Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Rakan-rakan di luar sana. Apa khabar semua? Malam ini kita akan berkongsi pandangan dan juga meninjau perkembangan terbaru mengenai cadangan ataupun cakap-cakap untuk membuat peristiaran darurat di Malaysia. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Dan saya ingat cakap-cakap Melayu darurat telah pun timbul dalam tempoh 24 jam yang lepas. Antaranya disebut oleh seorang bekas hakim, seorang bekas ketua hakim negara yang agak pandangannya kita kata kanan lah, right wing pensioner ini, seolah-olah memberikan alasan dan justifikasi kepada punya keharusan darurat itu dilaksanakan. Tetapi saya ada sebut dengan seorang rakan media pagi tadi mengatakan bahawa tidak perlu, dan keadaan semasa tidak perlu, walaupun ramai yang beranggapan COVID itu memberikan alasan. Tetapi saya rasa kalau kita sudah berjaya menangani COVID dalam tempoh 6 bulan yang lepas tanpa darurat, ya, tanpa peristiwa darurat, mengapa kali ini tiba-tiba setelah kita melonggarkan peraturan, umpamanya larangan rentas negeri sebagainya, mengapa sekarang dikenakan darurat? Jadi agak tidak kena. Dan sebab itulah ramai yang berfikir bahawa ada benda lain yang menjadi agenda dalam cakap-cakap mengenai darurat ini. Dan apapun nampaknya kemungkinan itu semakin kuat apabila tengah hari tadi laporan mengenai mesyuarat khas kabinet yang disertai oleh beberapa orang pegawai kanan kerajaan seperti Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Polis Negara, yang dikatakan memberikan syur dan lampu hijau kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini untuk peristiwa darurat. Dan kemudian laporan media juga menyebut bahawa beliau ke Kuantan untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang Tuan Agong untuk membincangkan dan menyembahkan syur daripada kabinet itu. Tetapi terbaru kita difahamkan bahawa tidak ada pengumuman langsung oleh Perdana Menteri. Jadi kita nampak cadangan itu mungkin mendapat ataupun tidak mendapat persetujuan terus daripada pihak istana. Dan ada berita yang menyebut bahawa Yang Tuan Agong mungkin membincangkan perkara itu dengan raja-raja yang lain, dan saya fikir ini satu perkara benar tidak kita tidak tahu, tetapi daripada segi struktur perlembagaan negara kita ini, ya, Yang Tuan Agong walaupun tidak diberikan ataupun tidak diwajibkan untuk berunding dengan raja-raja yang lain, tetapi kita harus akur bahawa Yang Tuan Agong dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Dan kalau kita perhatikan dalam peruntukan perlembagaan ini, Yang Tuan Agong boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja, ya. Yang Tuan Agong boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja dan hanya perlu satu majoriti saja. Kalau lima daripada 9 raja yang ada bersetuju bahawa Yang Tuan Agong perlu dipecat,
maka pemecatan boleh dilakukan. Dan setakat ini kita telah pun menyaksikan letak jawatan oleh Yang Tuan Agong. Kematian atau kemangkatan sewaktu berkhidmat memang sudah beberapa kali. Jadi saya fikir ini menarik dan mungkin isu yang seperti ini, yang sepenting inilah akan menjadi suatu perkara yang mau tidak mau akan dibawa oleh ke bawah duli tuanku kepada raja-raja yang lain. Itu di peringkat istana, dan saya fikir ini tidak harus kita ketepikan dalam kita membincangkan senario politik yang ada, oleh kerana satu lagi perkara ialah bahawa kuasa mengisytihar darurat ini adalah kuasa Yang Tuan Agong. Jadi soal apakah Yang Tuan Agong boleh bertindak sendiri atau dengan nasihat kerajaan, itu adalah satu perkara yang telah menjadi perdebatan lama, ya. Ada yang mengatakan Agong boleh bertindak sendiri, ada yang mengatakan Agong mesti bertindak mengikut nasihat dan sebagainya. Tetapi saya berpendapat bahawa kita tidak mengambil pendekatan yang sedemikian rigid. Ya. Apa yang penting ialah bahawa darurat itu tidak mengancam ataupun mematikan demokrasi. Ya. Jadi itu yang penting bagi saya. Di sama ada Agong bertindak sendiri ataupun dengan nasihat, itu soal bagi saya. Soal yang kedua, soalnya ialah the end result ataupun kesan, the net impact of peristiwa darurat yang memang far reaching, yang memang sangat penting ataupun sangat mendalam kepada struktur perlembagaan. Jadi saya telah pun melihat perlembagaan ini sendiri dan juga beberapa pandangan yang dikemukakan dalam media. Antara soalan yang ditanyakan ialah apakah darurat ini? Darurat ini macam-macam, sebab ada yang bertanya, ini darurat COVID, darurat kesihatan, darurat ekonomi, darurat politik. Itu nama saja, tetapi dari segi perlembagaan satu saja, darurat saja, dengan kesan-kesan yang tertentu. Ya. Jadi sama ada dia bersifat politik, COVID ke, ekonomi ke, itu tidak penting. Ya. Apa yang penting dari segi undang-undang ialah dia mengancam keberadaan dan ketenteraman persekutuan, ya. Dan Yang Tuan Agong berpuas hati bahawa ancaman itu bukan sahaja wujud tetapi akan datang. Jadi tak semestinya wujud, mungkin dia tak wujud. Jadi sebab itulah menjadi suatu isu yang besar, ya, daripada segi sarjana perlembagaan tentang batasan dan juga ruang lingkup kuasa mengisytihar darurat, sebab kesannya terlalu besar. Ya. Mereka semua menerima penting ataupun keperluan adanya kuasa darurat, tapi soal yang menjadi isu ataupun perbahasan ialah setakat mana kuasa itu harus diberikan, berapa lama dan sebagainya, sebab kita membimbang kesan-kesan itu akan menyebabkan demokrasi tertekan, rakyat ditindas dan sebagainya. Ya, itu satu isu dan memang nampaknya mahkamah pun tidak mahu terlibat dalam soal itu. Jadi apa sahaja yang diputuskan oleh Yang Tuan Agong, ya, adalah ataupun akan diterima bulat-bulat on the surface, ya, on face value oleh mahkamah. Jadi jangan pergi ke mahkamah untuk mencabar kesahihan, kewajaran darurat itu sendiri. Tetapi hal-hal lain ada ruang untuk mencabar, dan ini saya kata terpulang kepada kepandaian dan para peguam dan kebijaksanaan hakim untuk menangani isu dan persoalan yang dimukakan. Satu lagi perkara yang dibangkitkan atau ditanyakan ialah soal darurat dan perlembagaan. Ya, apakah darurat ini menggantung perlembagaan? Ini bergantung pada bagaimana kita melihat. Ya. Ada yang mengatakan begitu, ya, mengatakan bahawa darurat ini mempunyai kesan untuk menggantung perlembagaan. Saya rasa kita boleh jawab ya atau tidak, bergantung kepada sudut mana kita lihat. Secara teknikalnya, secara spesifik tidak, sebab yang pertama saya harus sebutkan bahawa peruntukan 150 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia itu yang membenarkan perlembagaan membuka darurat. Jadi saya fikir dari itu sudah jelas. Kalau tidak jawab, dia tidak menggantung, sebab darurat itu diizinkan oleh perlembagaan. Ya.
dengan syarat, dengan kesan, dengan kerangka yang tertentu. Jadi perlembagaan masih ada, ya. Tinggal lagi perlembagaan mengizinkan peruntukan dan sekatan perlembagaan dilanggar. Itu isu dia. Jadi orang melihat bahawa apabila itu berlaku maka perlembagaan digantung. Jadi itu sebab saya katakan tadi, bergantung kepada bagaimana kita melihat ataupun kita membincangkan apa yang dimaksud sebagai digantung ataupun dilanggar itu, ya. Kemudian juga soal parlimen. Ada yang bertanya, betulkah parlimen digantung? Tidak juga, sebab parlimen masih wujud. Bukan saja parlimen, raja-raja masih hidup, yang Tan Agung masih wujud, kerajaan masih ada, parlimen masih ada, mahkamah masih ada, Perkhidmatan Awam masih ada, persekutuan negeri-negeri masih ada. Tinggal lagi apa yang menjadi kebimbangan ialah apabila ada darurat, ini semua boleh dilanggar. Sebagai contohnya, dalam keadaan biasa, kerajaan tidak boleh buat undang-undang. Ya. Tetapi apabila ada darurat, kerajaan atas nama yang Tan Agung boleh buat undang-undang. Melanggar perlembagaan kecuali soal agama, soal adat istiadat Melayu, dan kedudukan anak negeri Sabah dan Sarawak. Jadi perkara ini antara yang disebut secara jelas oleh perlembagaan tidak boleh dilanggar. Artinya dalam keadaan darurat pun parlimen tidak boleh dibuat undang-undang dalam soal ini. Sebab itu saya katakan tadi tidak betul secara teknikal untuk mengatakan bahawa darurat itu boleh menggantung perlembagaan, sebab perlembagaan masih ada, ya. Cuma darurat itu terlaksana atau dilaksanakan mengikut kerangka dan ruang prosedur yang ditetapkan oleh perlembagaan. Parlimen. Sebenarnya parlimen kalau kita lihat perlembagaan pun, sebab ada yang mengatakan, bertanya betul ke digantung dan sebagainya. Sebab saya juga dalam soal ini bergantung kita melihat bagaimana kita melihat isu tergantung ataupun digantung itu. Sebab kalau kita lihat perkara 455 perlembagaan persekutuan, ya, yang Tan Agung boleh memanggil, memprorok dan membubarkan parlimen. Ini boleh berlaku, ini umum saja tanpa darurat pun. Artinya yang Tan Agung boleh menggantung perbahasan di parlimen dalam keadaan biasa. Jadi tidak semestinya darurat, ya. Cuma apa yang menjadi barangkali satu perkara yang barangkali agak luar biasa ialah bahawa apabila kerajaan boleh buat undang-undang tanpa ke parlimen, itu memang benar. Itu memang benar. Dan ini yang orang melihat sebagai kesan darurat ini menggantung perlembagaan, ya. Apa yang berlaku ialah darurat itu dibenarkan, diberikan peruntukan tertentu, dan kerajaan dibolehkan buat perkara yang pada keadaan biasa tak boleh buat. Memang sesuai dengan tafsiran atau makna biasa yang kita faham, apa yang sebagai darurat itu emergency itu, kan, ya. Jadi itulah antara perkara yang menjadi persoalan. Jadi ini menyebabkan ramai yang tertanya-tanya, dan saya fikir kita harus juga menyebut, mengambil maklum bahawa beberapa negara dunia termasuk United Kingdom telah pun mengisytiharkan darurat. Cuma bezanya di situ ialah kita tidak harus dengan itu mengatakan bahawa okey buat Indonesia, sebab masing-masing negara itu ada cara dan juga batasan masing-masing. Jadi kita jangan cakap UK, Britain boleh buat darurat, kenapa Malaysia tak boleh, kan? Dan di sana dia punya safeguard ataupun kawalan itu ketat berbanding dengan di Malaysia. Jadi ini yang saya fikir kita harus ingat sebelum kita mengatakan tak ada apa-apa darurat ni. Sebab saya ada baca komen ulasan tadi, jangan takut rakyat, jangan takut. Saya fikir ini satu perkara yang tidak begitu tepat lah. Seorang profesor dikatakan mengatakan rakyat jangan bimbang, ya, darurat tak ada apa-apa. Ini saya fikir satu perkara yang tidak harus keluar daripada mulut seorang profesor lah, kan. Sebab kesan perundangan ini cukup penting, cukup jauh dan teruk, ya. Jadi kita tak boleh mengizinkan satu perkara yang boleh digunakan untuk menyekat kita. Ini isunya. Jadi saya agak berasa pelik lah melihat ada
kalangan akademik kita yang berpendapat tak ada apa-apa ataupun relax saja, sebab saya fikir ini satu benda yang perlu ditentang, perlu ditolak dan perlu dilihat secara kritikal. Dan saya rasa saya mengalu-alukan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang di Parlimen, yang membuat kenyataan mengecam pentadbiran Muhyiddin Yassin kerana cuba untuk mengenakan ataupun memohon peristiwaan darurat. Dan kita harapkanlah untuk setakat ini, kita harapkan supaya Kedua Duli Yang Agung dan juga Raja-Raja Melayu yang lain kalau tak tarik handbrake pun saya rasa menangguhkanlah, seperti juga dakwaan ataupun majoriti yang dimiliki oleh Datuk Seri Anwar yang sampai sekarang tidak diputuskan dan ditangguhkan. Saya ada sebut tadi, saya kata masalah politik yang dikatakan itu sebenarnya timbul kerana kita tak ikut SOP. SOP apa? SOP maksudnya kalau ada dakwaan bahawa seorang ahli parlimen dapat sokongan yang cukup untuk bentuk kerajaan baru, maka itu harus diperiksa, harus dilihat dan diputuskan. Dan kalau benar, maka sitting Prime Minister, Perdana Menteri yang ada harus atau mesti meletak jawatan. Ini saya ingat dah masuk hampir 2 minggu barangkali, ya. Dan masih lagi tak diputus. Jadi SOP ataupun masalah sekarang ni timbul kerana SOP yang asal yang disebut oleh perlembagaan ini tak diikut, ya. Ini masalah saya kata yang berlaku. Sebab tu saya katakan pelantikan Perdana Menteri tidak harus dilengah-lengahkan, kan. Dan kadang-kadang timbul soalan, apakah Muhyiddin Yassin diberikan ataupun melalui jalan yang sama? Sebab apa yang kita lihat dalam Sheraton Move itu, beliau dilantik Perdana Menteri, boleh katakan terus-menerus begitu saja, kan? Jadi kita tak tahu waktu itu sama ada beliau itu ada cukup majoriti atau tidak. Cuma hari ini saja kononnya kabinet menyedari bahawa 113 tersebut, tapi saya tak pasti itu kenyataan kabinet ataupun daripada media, tapi dilaporkan dalam media 113 itu suatu majoriti yang bagai telur di ujung tanduk, yang betul lah, ya. Jadi apa yang berlaku sekarang ini timbul oleh kerana ada perkara lain yang tak dilakukan, ya. Dan saya fikir dalam soal inilah kita harus menimbang ataupun meneliti soal darurat, dan sebab itu tak boleh kita melihat darurat ini dalam konteks yang asing ataupun berasingan daripada kemelut politik yang telah pun kita saksikan sejak daripada Februari yang lalu bila berlaku Sheraton Move itu. Tentang COVID-19 pula, saya agak tertarik dengan apa yang disebut oleh bekas seorang pegawai kanan Kementerian Kesihatan, Datuk Dr. Luqman Hakim, tak silap saya, yang mempertikaikan langkah Kementerian Kesihatan. Saya ingat ini satu perkara yang menarik juga lah, oleh kerana perkara seperti ini ataupun cara menguruskan wabak ini, jika tidak diuruskan dengan baik, maka timbul pelbagai masalah, ya. Dan beliau disebut sebagai mensifatkan ataupun menyifatkan apa yang berlaku ialah kepimpinan yang celaru dan rakyat yang keliru, ya. Dengan soal red zone, cluster dan sebagainya itu dikritik oleh seorang bekas pegawai kanan Kementerian Kesihatan yang kebetulan pakar daripada segi public disease ini ataupun penyakit wabak umum ini. Jadi kelihatannya kalau kita nak mengambil COVID-19 sebagai alasan untuk mengenakan ataupun untuk mengisytiharkan darurat pun tak kena, sebab nampaknya ada cara yang tak betul, dan ini soal kerajaan, ya. Bukan soal Ketua Pengarah Kesihatan tu, bukan soal Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, bukan. Sebab kita tak boleh menyalahkan beliau, sebab yang bertanggungjawab akhirnya dalam soal ini ialah kerajaan yang memerintah. Dalam konteks ini ialah Menteri Kesihatan, ya, Kabinet Muhyiddin Yassin, ya. Jadi kita lihat bahawa dalam soal COVID ini pun kita nampak tidak ada suatu alasan yang jelas untuk kita
mengisytiharkan darurat. Dan saya fikir inilah antara perkara-perkara hujah-hujah yang harus dikembangkan, dikutip oleh mereka yang kritikal tentang tentang perlunya darurat ini. Dan sebagai imbasan ringkas, negara kita dalam tempoh 60 tahun ini telah pun melalui beberapa peristiwa darurat. Bermula dengan yang pertama di zaman British, ya, tahun 1948 hingga 1960, sewaktu pemberontakan komunis. Kemudian untuk menangani konfrontasi Soekarno tahun 1964. Kemudian tahun 1969 rusuhan kaum 13 Mei. Kemudian sebelum itu di Sarawak, ya, krisis politik di Sarawak tahun 68, Stephen Galong Lingkan juga berakhir dengan darurat di Sarawak. Kemudian di Kelantan tahun 1977, krisis politik di Kelantan apabila PAS akhirnya terajang keluar daripada Barisan Nasional tahun awal 1978, ya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan perkara ataupun peristiwa darurat itu tidak terpisah daripada masalah politik. Dan ini yang menyebabkan perkara itu dibawa ke mahkamah dan mencabar legitimasi setakat mana sahnya darurat yang diisytiharkan oleh Yang Tuan Agong, ya. Jadi ini antara perkara isu yang telah pun dikemukakan, walaupun seperti yang saya katakan tadi, mahkamah mengambil pendirian tidak mau terlibat dan mengatakan satisfaction of the Yang Tuan Agong tidak boleh dipertikaikan, ya, ataupun mahkamah bukan forum yang sesuai untuk mempertikaikan. Selain daripada itu, saya ingin juga menyebutkan bahawa ketika kita berhadapan dengan jerebu, tak silap saya ada juga dikemukakan ataupun disebut soal darurat jerebu, kan, tapi tidak melalui persidangan Yang Tuan Agong. Jadi saya rasa itu tidak termasuk dalam kerangka darurat yang disebut dalam perlembagaan. Tetapi apa pun sudah pastilah, terutama dalam era teknologi maklumat ini sekarang ini, rakyat semuanya nampaknya sedar dan tertanya-tanya apa itu darurat, mengapa dan sebagainya. Dan saya fikir ini satu benda yang baik. Sebab itu kita harus mengingatkan rejim yang ada supaya jangan mengambil pengalaman ataupun apa yang berlaku yang lepas. Sebab bagi contoh tahun 69 dan sebagainya itu, ketika itu tak ada internet. Ketika itu rakyat hanya dibekalkan oleh maklumat sama ada oleh RTM, itu satu-satunya stesen radio TV yang ada, dan akhbar yang semuanya dikawal oleh kerajaan. Sekarang sudah tidak begitu lagi, ya. Dan saya melihat kalau betul pun nanti diisytiharkan, saya tidak fikir Muhyiddin Yassin ni akan selamat, ya. Sudah ada yang buat lawak, ya. Dia kata kami kerajaan masuk ku atap, kami lari, kami keluar ikut emergency exit. Jadi saya tak nampak ini akan menyelesaikan, bahkan mungkin akan lebih meletakkan Muhyiddin Yassin dan kawan-kawan ini dalam gaung yang lebih dalam lagi, ya. Sebab itu saya tidak terkejut apabila malam ini tidak ada pengumuman rasmi ataupun live announcement seperti yang dijadualkan, dan raja-raja dikatakan ataupun Yang Tuan Agong dikatakan akan berbincang dengan raja-raja Melayu yang lain. Sebab kalau kita lihat balik pun tahun 69 sebagai contoh, Tunku Abdul Rahman, ya, menulis selepas beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri, membangkitkan isu bagaimana yang di Tuan Agong ketika itu, Sultan Terengganu, ya, tahun 69, bertanya kepada Tun Razak. Itu pun heran juga sebab kita tahu Tunku Abdul Rahman masih Perdana Menteri ketika itu, selepas pilihan raya masih lagi, dia belum dilantik sebagai kerajaan baru, tetapi dia masih Perdana Menteri. Tetapi yang membawa ataupun bawa syur nasihat kepada Yang Tuan Agong ialah timbalan Perdana Menteri ketika itu, yang sebenarnya bukan timbalan pun, sebab yang ada ketika itu ialah caretaker government yang Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menterinya. Jadi kabinet sudah tidak ada. Jadi Tun Razak datang pergi menghadap Yang Tuan Agong, menasihatkan supaya diisytiharkan darurat, dan dikatakan Yang Tuan Agong bertanya mengapa
perlu diisytiharkan darurat di seluruh negara, sedangkan yang bermasalah hanya di Kuala Lumpur. Ya. Tak apalah, ini satu perkara yang saya fikir akan menjadi isu yang akan dikaji oleh para pengkaji, para sejarawan terutamanya. Dan saya tahu sebab saya ada membuat sedikit kajian di sini. Di Akid Negara masih ada lagi dokumen-dokumen yang belum lagi diklasifikasikan, ya. Jadi kita menunggu. Dan ini antara isu yang barangkali akan juga dibangkitkan sekarang apabila pertemuan ataupun 2 jam, begitu lama, ya. Saya ingat lebih lama daripada pertemuan sebelum mesyuarat kabinet. Saya dapat signal kata ada beberapa isu dan soalan daripada jangan lupa subscribe Ingat subscribe